Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. ما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah serta limpah kurnia taufik dan hidayah daripadanya, malam ini dapat lagi kita bersama mengimarahkan rumah Allah dengan kita mendirikan salat berjemaah. Seterusnya kita duduk dalam taman-taman syurga. Moga-moga nama kita tercatat dan tersenarai sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang hormati muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak berapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Dan bila kita nak menyambut Ramadan ini, sudah pastilah kita perlu buat persiapan sebelum masuk Ramadan. Jangan dah masuk Ramadan baru bersiap. Tak betul. Persiapan mestilah sebelum. Ibarat macam nak pergi umrah, pergi haji, persiapannya sebelum tu lagi. Bukan hari tu nak pergi umrah, hari tu orang nak pergi belajar. Begitulah dengan puasa. Maka ulang kaji baliklah hukum hakam berkaitan puasa. Apa yang membatalkan, apa yang makruh, apa yang banyakkan pahala. Ulang kaji baliklah. Tapi maknanya bukan benda tu saya nak beritahu. Cuma nak mengajak pada jemaah ulang kaji masing-masing. Sama ada ulang kaji sendiri ke, atau jumpa secara personal mana-mana orang yang tahu, supaya ingat balik, tak tersalah di bulan Ramadan nanti. Khususnya perkara yang boleh menyia-nyiakan pahala. Ada orang dia tahu pasal perkara yang membatalkan puasa, tahu. Sebut dia, semua dia tahu. Makruh pun dia tahu. Tapi ada beberapa perkara dia tak batal puasa, tapi tak dapat pahala puasa. Pahala kosong. Penat saja puasa. Maka sebabkan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat baginya sebarang pahala puasa, melainkan hanya penat lapar sahaja. Dan tidak berapa ramai orang yang bangun qiyamul lail, tidak ada baginya pahala qiyamul lail, melainkan penat berjaga malam sahaja. Dua amalan besar, puasa dan qiyamul lail. Tapi dua-dua ni dia akan jadi hilang pahala kosong. Pahala tu habis begitu saja. Penat puasa, penat jaga malam. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Dua perkara yang ulama simpulkan yang menyebabkan pahala boleh habis begitu saja. Yang pertamanya, sudah pastilah bila orang tu terlibat dengan benda yang haram. Makan benda haram, ambil benda haram, benda orang lain punya.
Jadi semua tu akan menyebabkan pahala rugi begitu saja, hilang. Satu orang tu makan apa? Makan daripada sumber yang haram. Dia satu makan benda haram. Benda haram tu macam khinzir, masal lemak, cili api, tu semua haram-haram. Tapi ada satu lagi, dia makan benda halal. Buah mangga halal, tapi jiran sebelah punya dia ambil, curi, tak minta izin, haram juga. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, mengambil hak orang pun juga haram. Hatta pakai selipar hak orang lain punya pun haram. Jadi semua benda haram ni, bila terlibat, automatik pahala habis. Sebab tu kena jaga-jaga. Satu orang ambil wuduk dah bagus, tapi air orang sebelah punya, air pipe mentah-mentah member tu punya pipe tu keluar, pipe getah tu keluar, dia selamba je, lalukan tangan dia, memusingkannya, dan dia mengambil wuduk. Alhamdulillah ambil wuduk. Tapi air orang punya, minta izin tak? Tak minta, haram hukumnya. Ambil wuduk pun? Ya, ambil wuduk pun. Jadi oleh itu para jemaah yang mati, sudah pasti dah apa saja terlibat dengan benda haram, pahala amal itu akan jadi kosong. Bab sah tak sah amal itu serah pada Allah. Tapi pahala sebab terlibat benda haram, automatik kosong. Yang kedua, ulama kata kenapa boleh pahala tu tak dapat? Satu orang tu masih lagi terlibat dengan dosa. Dia tak buat benda yang ambil hak orang tadi, tapi dia buat dosa-dosa lagi. Apa dosa-dosa yang dia buat? Yang pertama berkaitan mulut dah, sudah pasti mulut. Apa yang berkaitan mulut? Banyak. Salah satunya berkata bohong. Berbohong di bulan Ramadan, masih lagi menipu. Dia bukan skamer. Skamer tu lain. Ni cakap ni sembang je, gajah pun boleh terbang. Suka berbohong di bulan Ramadan, masih tak berhenti lagi berkata bohong. Dan ingat, berkata bohong ini bukan kawan tipu kawan. Kadang-kadang suami tipu isteri, isteri tipu suami, mak bapak tipu anak-anak, semua termasuk. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, barang siapa yang tidak tinggal berkata bohong dan melakukannya, masih lagi buat bohong, maka tidak ada hajat bagi Allah terhadap dia meninggalkan makan dan minumnya. Maknanya Allah tak peduli pun dengan puasa dia. Dia tak makan, tak minum, hebatlah. Tapi sebab dia berbohong, sikit pun Allah tak peduli. Rugi lah. Jadi bohong berkaitan dengan lidah, hati-hati dengan lidah kita. Ramadan memang kita tak makan, minum, puasa. Tapi dia lidah ni dia tak puasa. Dia tak berhenti bercakap. Dia bercakap je. Maka bila terlibat dengan bercakap, kadang-kadang dia boleh terlibat dengan berbohong. Lepas tu elaklah daripada bersembang dalam Ramadan ni. Ya, kadang-kadang sembang memang kita nak menyembang, tapi menyembang tu kadang terlajak pada berbohong. Bila berbohong, Allah habis, pahala puasa habis. Allah tak peduli pun dengan pahala puasa. Antara lain yang melibatkan dengan lidah, apa dia? Mengumpat. Mengumpat ni dosa besar, bukan dosa kecil. Tetapi mengumpatlah antara dosa yang orang tak rasa dia sebagai dosa. Betul tak? Tak ada orang yang tengah-tengah mengumpat, tiba-tiba dia tersedap, astagfirullahalazim, apalah aku mengumpat ni. Tak ada. Bahkan dia akan makin sedap, ditambah lagi dengan ajinomoto, garam dan sebagainya. Bahkan dia sedap, dia sembang pasal mengumpat ni, berjam-jam tak apa. Betul tak? Cuba cerita benda baik. Macam contoh sekarang ni, kuliah maghrib ni. Kalau lah saya lajak sampai 3 jam, agak-agak jemaah macam mana? Mahunya Ustaz tinggal seorang lah, ambil balik. Tapi kalau bab mengumpat ni, duduk 2 orang je. 2 orang duduk tepi dinding tu, boleh sampai 3 jam, 4 jam. Itu kelebihan mengumpat, kelebihan ni. Bahana mengumpat. Sebab tu jagalah lidah kita. Mengumpat kita tahu dia punya kemudarat dia bukan dekat dunia je, dekat akhirat tu dia punya teruknya pahala orang tu akan tuntut. Kalau tak habis lagi, dosa orang tu pula timpa pada orang yang mengumpat tadi. Habis rugi macam tu saja. Jadi muflis. Maka mengapa nak mengumpat sedangkan pahala kita tak banyak? Dosa banyak, mengumpat orang, habis. Itu dosa mengumpat. Bahkan ada setengah ulama macam Ibn Hazm, Sufyan Thauri mengatakan bahawa mengumpat boleh batalkan puasa. Ada ulama-ulama yang keras lah. Saya tak berpegang pada pendapat mereka sebab majoriti pendapat ulama kata 4 mazhab semua kata tak batal mengumpat.
tapi dia tak dapat apa daripada pahala puasa. Rugi je sepanjang hari. Jadi oleh itu jaga lidah kita. Macam mana nak jaga lidah ni? Bukan senang nak jaga tau. Yang ketiga, yang berkaitan lidah apa dia? Gaduh. Bergaduh lain, dia tak sama macam mengumpat. Bulan Ramadan paling senang bergaduh tau. Sebab apa? Tengah lapar. Orang tengah lapar, macam harimau tengah lapar, tengok dia macam ni, dia pandang, tengah lapar. Cuba dia kenyang. Kita menari depan dia boleh tak heran. Tak kenyang. Begitulah orang puasa. Bila lapar ni jangan usik. Bila usik, mula dah menenting dia. Mula cepat nak marah. Tengah lapar. Jadi ujian kesabaran akan ada ketika berpuasa. Jagalah kita punya lidah. Kalau ada orang tiba-tiba cari pasal dengan kita, Nabi beritahu, Nabi ajar apa dia? Hadis riwayat Imam Bukhari juga daripada Sayyidina Abu Hurairah. Nabi ajar apa dia? Beritahu kepada orang tu, falyaqul inni shaim. Cakap pada orang tadi, saya sedang berpuasa. Cakap orang cipasan kita tadi, saya sedang berpuasa. Saya tak nak gaduh. Tapi jangan salah faham tak. Bukan maknanya saya sedang berpuasa ni tunggu lepas raya nanti kita sambung. Bukan. Maknanya satu orang yang boleh berlatih sekarang tak nak gaduh, insya-Allah sampai bila-bila dia tak akan bergaduh. Kedua, cara bercakap tu, satu kita jumpa orang tadi, saya sedang puasa kan, saya minta maaf, saya sedang berpuasa. Itu cara tak nak panjang cerita. Yang kedua, kita cakap kat diri kita. Mungkin kita tak mampu nak jumpa orang tu. Yalah, kita kadang-kadang segan nak cakap juga benda macam tu. Kita cakap kat diri kita sendiri. Saya ni berpuasa ni, cakap kat diri sendiri. Aku tak nak gaduh ni. Ya Allah, aku tengah puasa ni, ya Allah. Tolonglah bantu aku tahan diri aku daripada bergaduh dengan orang. Tu Nabi ajar. Cakap kat diri sendiri ni, aku sedang berpuasa. Tak percaya, amalkan. Ini hadis amalkan di bulan Ramadan. Cakap kat diri sendiri, saya sedang berpuasa. Kalau dalam bahasa Arabnya, inni shaim. Siapa pandai bahasa Arab boleh? Bahasa Melayu pun okey dah. Inni shaim, saya sedang berpuasa. Cubalah ya. Ini hadis Nabi ajar. Tiba-tiba nak marah orang. Contoh kita pergi bazar Ramadan, dapat beli karipap kosong. Mana tahu? Cakap dia sendiri, inni shaim, saya sedang puasa ni. Jangan marah. Walaupun hak pembeli boleh pulangkan balik barang tu, boleh. Kita sebagai pembeli. Tapi adabnya apa? Janganlah pergi campak karipap tu kat dia. Kau ni berniaga apa? Habis. Pahala puasa habis. Tu nak gaduh namanya. Pulang elok-elok. Encik punya karipap ni kosong. Saya pulang balik, saya nak duit saya. Gitu cakap lembut-lembut, tak ada masalah. Maka kalau tak tiba pergaduhan, selamat lagi puasa dia. Tapi kalau dah mula melentir, mula marah-marah, habis. Tapi percayalah, bulan Ramadan nak paling senang nak cari gaduh. Utamanya kalau ada urusan-urusan yang berkaitan keinginan kita, kita nak benda tu, tiba-tiba tak berjaya, tiba-tiba ada masalah benda tu, memang akan bergaduh lah jawabnya. Dan yang kedua, biasanya terlibat dalam ketika ni lah, memandu, bawa motor ke, bawa kereta ke. Ini satu hal juga. Bukan senang nak kawal emosi ketika pegang steering tu. Berapa ramai yang pegang steering, tiba-tiba ada orang buat hal masa buat jalan, boleh tak dia cakap kat diri sendiri dalam kereta dia tu sorang-sorang, inni shaim, aku sedang berpuasa. Jawab sendiri. Sekarang ni tak puasa pun tak mampu. Ini kan bulan Ramadan Tapi siapa boleh amal, alhamdulillah, insya-Allah. Moga-moga dia terus bersabar sampai bila-bila. Jadi oleh itu para jemaah, sebab itu hadis yang berkaitan, itu cerita berkaitan perkara yang boleh menyia-nyiakan pahala puasa. Dan banyak lagi selain daripada itu. Selebihnya tuan-tuan mengajilah. Moga-moga Allah beri taufik kita jaga puasa kita, jaga kualiti. Moga-moga puasa tahun ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adab Mufrad, muka surat 65. Ini panjang sikit. Muka surat 65, hadis yang ke-71, bab yang ke-30, tak 7. Cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu silati zi rahimil musyriki wal hadiyati. Bab pada menyatakan hubungan kekeluargaan dengan orang musyrik dan pemberian hadiah kepadanya. Apa maksud tajuk ni? Imam Bukhari nak beritahu kepada kita bahawa boleh sambung silaturahim dengan keluarga yang belum Islam, dan boleh memberi hadiah kepadanya. Itu maksud tajuk tu. Jadi tajuk dia macam tu, tapi kena faham tajuk juga. Maksudnya Imam Bukhari nak beritahu, boleh satu orang, contoh ni mu'allaf, dia baru masuk Islam, dia ada keluarga belum masuk Islam, boleh tak dia hubungan baik dengan keluarga tu? Jawapannya boleh. Boleh tak beri hadiah pada dia? Boleh. Berdasarkan hadis saya akan baca nanti. Jadi dengar dulu hadisnya.
وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك أو كما قال. Jadi hari ini panjang tapi saya akan ringkaskan. Hadis ni daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tengok tu, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Umar radhiyallahu anhu pernah melihat sehelai kain yang bercampur dengan sutera. Maksudnya begini tau. Ibnu Umar ni anak pada Umar. Dia cerita pasal ayah dia. Ayah dia Umar telah melihat ada orang jual kain dan kain itu bercampur sutera. Dalam bahasa Arab tengok atas matan dia hullatan halam ta marbutah. Hullah ialah satu kain yang bercampur sutera. Dia bukan solid sutera. Kain yang bercampur sutera dan dia selalu pakai dua lapis, luar dan dalam. Dan dia biasanya buatan Yaman, siyara'a. Ada belakang tu ada tulis siyara'a. Dalam buku ni dia tak terjemah. Siyara'a tu adalah satu baju kain sutera yang berbelang-belang buatan Yaman. Itu sebenarnya yang lebih jelas tentang perkataan hullatan siyara'a. Dalam buku tu tak terjemah. Ni saya baca daripada huraian Haris. Jadi memang buatan sutera zaman tu yang paling terbaik adalah daripada Yaman. Dan juga kenapa Yaman ni sinonim dengan banyak di sana orang-orang bukan Islam zaman tu. Zaman tu lah banyak orang Nasrani tinggal di sana. Kemudian juga selepas itu sambung balik hadis. Lalu berkata siapa berkata? Umar berkata, wahai Rasulullah, belilah ini dan pakailah pada hari Jumaat dan ketika datangnya utusan-utusan, delegasi-delegasi. Apa maknanya? Sayyidina Umar dia nampak ada orang jual kain sutera kat pasar. Dia pergi cadang pada Nabi. Ya Rasulullah, apa salahnya, bahasa saya, apa salahnya beli kain ni, pakaian ni? Kemudian Nabi pakailah pada hari bila-bila hari Jumaat ke, hari-hari yang ada orang datang dari luar ke, rombongan-rombongan besar-besar datang tempat kita, pakailah untuk sebagai menyambut mereka. Ini cadangan Sayyidina Umar. Maka tengok apa jawaban Nabi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, orang yang memakai ini adalah orang yang tidak mendapat bahagian syurga di akhirat nanti. Maknanya Nabi nak beritahu bahawa Umar, siapa yang pakai kain sutera, maksudnya lelaki yang pakai kain sutera di dunia, maka dia tak ada dapat bahagian di akhirat nanti. Maksudnya dia tak boleh masuk syurga sebab dia telah buat perkara yang haram. Perkara yang haram untuk lelaki ialah pakai kain sutera di dunia. Tapi haram ni bukan haram secara total, bukan langsung tak boleh. Ada masa-masa lelaki boleh pakai kain sutera. Bila lelaki boleh pakai? Yang pertama ketika perang. Dalam peperangan memang zaman dulu, ni cerita zaman dulu. Zaman sekarang mana ada pakai baju kain sutera ni, semua pakai baju kain peluru. Ceritanya zaman dulu memang kain sutera tu dilapik dalam baju besi. Baju besi kat luar, dalam tu akan ada satu lagi pakaian daripada sutera. Kelebihan sutera ni, kalau dah baju besi tu tembus, dia akan ditahan dengan kain sutera tadi. Tu kelebihan sutera Allah jadikan. Sebenarnya sutera banyak lagi kelebihan-kelebihan lain, tapi salah satunya digunakan dalam perang. Jadi perang boleh demi keselamatan nyawa. Yang kedua, sebab yang boleh menyebabkan pakai kain sutera bila sakit. Ada sebab boleh pakai. Contohnya seseorang tu sakit kulit teruk sangat, dia kalau pakai baju cotton ni, baju biasa ni, habis rosak kulitnya. Maka dia pun jumpa doktor pakar kata, kau kena pakai baju sutera, baru kain baju badan kau elok, baru kulit sembuh. Baru ketika itu baru boleh pakai. Yang cakap boleh pakai itu siapa dia? Orang yang ada kepakaran bab itu, doktor lah, bukan member kedai kopi dia.
Dia pergi mengadu ke kedai kopi kawan dia, aku ni kata gatal ni tangan ni. Member kata kau pakai baju sutera. Tak boleh. Yang cadang siapa? Member dia. Tak boleh. Dia mesti orang yang ada ilmu bab itu, bab kepakaran, bab kulit. Jadi oleh itu para jemaah semati, itu sebab-sebab yang lelaki boleh pakai. Cuma walaupun kain sutera ni lelaki tak boleh pakai, tapi boleh jual, boleh buat bisnes. Dia toke kain sutera, boleh. Sama macam emas, lelaki tak boleh pakai emas, tapi boleh jadi toke emas. Dia jual beli emas boleh. Cuma kena hati-hati jual beli emas. Ada sebahagian tukang jual beli ni dia langgar syarat-syarat untuk jual beli emas. Sebab emas ni dia masuk barang riba, barang yang terlibat riba. Jadi ada sebagian orang tak mengaji, dia nampak boleh buat duit je dia buat. Jadi kena hati-hati ya. Jual beli emas boleh jadi riba kalau salah caranya, tak ikut syarat. Contoh macam dia bawa emas, dia nak tukar dengan emas yang lain. Syaratnya emas dengan emas mesti dalam satu majlis. Emas tukar emas. Dia tak boleh, contoh dia sampai dia bawa emas dia dah bawa dah. Tiba-tiba tukang jual kata, oh minta maaf lah, stok yang tuan nak tu petang nanti pun sampai. Tuan letak emas ni dulu boleh tak? Kalau dia letak terus jadi riba. Habis macam mana? Balik dulu lah. Bawa balik emas dia simpan, tunggu confirm dah ada emas. Sebab dia mesti tukar macam tu. Emas ada, tukar. Itu baru betul. Sama juga tukar dengan duit, dijual emas. Ada tu cerita dalam bab emas. Saya tak nak cerita panjang lebar, tu dalam bab fiqh. Cuma nak beritahu dia boleh terlibat dengan riba. Kemudian para jemaah yang hormati, balik pada hadis tadi, Nabi nak beritahu kepada kita bahawa lelaki kalau saja-saja pakai, dia tidak akan dapat bahagian di syurga di akhirat nanti. Jadi janganlah berani-berani nak pakai kain sutera, walaupun sedikit. Ada sikit pun sebahagian daripada kat baju tadi ada kain sutera, lelaki janganlah pakai. Dengarlah hadis ni tadi, tak dapat bahagian kat syurga. Sambungan sebelahnya lagi. Kemudian Rasulullah SAW dihadiahkan sejumlah kain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan kepada Umar radhiyallahu anhu sehelai kain. Yang ni cerita dia macam ni pula. Dia bukan maksudnya hari yang sama. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Sayyidina Umar bahawa lelaki siapa yang pakai tak ada bahagian kat syurga. Hari yang lain orang-orang Islam dapat harta rampasan perang yang mana daripada sebahagian besar tu adalah kain-kain sutera dan disampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kain sutera tu Nabi agih-agihkan pada sahabat. Kau sikit. Jadi bila agih-agihkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sebahagiannya Nabi hantarlah kepada Sayyidina Umar. Itu datang hadis balik. Baca lagi terjemah dia. Lalu datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mengirimkan kepada aku kain ini, sedangkan aku telah mendengar darimu engkau berkata seperti mana yang telah engkau katakan." Maksudnya Sayyidina Umar lepas dia dapat kain sutera, dapat kat dia, hari itu juga dia pergi jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, kenapa tuan bagi kain ni kat saya? Dulu Rasulullah kata siapa yang pakai kain sutera ni, dia tidak ada bahagian dalam syurga. Habis apa cerita ni? Tuan sendiri bagi kat saya." Maknanya dia pelik lah. Boleh ke tak boleh ni sekarang ni? Tu dia tanya, boleh ke tak boleh ni lelaki pakai ni? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku bukan menghadiahkannya untuk engkau pakai. Sesungguhnya aku menghadiahkan kepadamu untuk engkau menjualnya." Sama macam saya kata tadi, buat jual boleh, tak ada masalah. Atau memakaikan kepada orang lain. Maknanya tak nak pakai, bagilah siapa-siapa orang lain. Maka Umar radhiyallahu anhu telah menghadiahkan kain itu kepada saudaranya si ibu yang masih musyrik. Maksudnya Sayyidina Umar dia ada adik-beradik sebelah mak, adik-beradik seemak, bukan adik-beradik sebapa. Tapi yang adik-beradik seemak tu belum Islam. Saya lupa namanya, dalam pertemuan hadis ni ada yang sebelum-sebelumnya. Maka dia pergi hadiahkan kain itu kepada saudaranya yang belum Islam tadi. Dia hantar kain sutera tadi. Jangan tanya pula, dia tu kan lelaki juga. Adik-beradik saudara seibu Sayyidina Umar tu pun lelaki juga. Jawapannya adalah dia belum Islam. Bila dia tak Islam, automatik tak ada hukum hakam yang berkaitan tentang yang dilarang tadi. Yang kedua, barulah dia kena dengan tajuk Imam Bukhari tadi. Imam Bukhari nak beritahu kepada kita bahawa jagalah hubungan baik dengan kaum kerabat.
walaupun dia belum Islam. Macam Sayyidina Umar tadi, dia jaga hubungan baik dengan adik-beradik seemak dia yang belum Islam, jaga dengan cara beri hadiah. Kalaulah yang belum Islam pun Sayyidina Umar begitu jaga dengan memberi hadiah, maka bagaimana pula lah kalau dengan Islam, saudara yang ada darah daging yang Islam, lagilah dia jaga-jaga sangat. Maka saya nak pesan begitulah pada jemaah. Ni dah bulan dekat bulan Ramadan, jadikanlah kita sentiasa suka memberi. Memberilah, khususnya kepada adik-beradik kita. Tanya balik kawan kerabat kita yang susah-susah tu, pergi ziarah, pergi tanya khabar. Hulurlah sikit-sikit apa yang mampu hulur. Jangan pentingkan diri kita. Kadang-kadang kita rajin bersedekah tempat lain, surau, masjid, alhamdulillah, bagi orang lain yang bukan keluarga kita, kita bagi. Tapi rupanya ada adik-beradik yang susah, kita buat tak peduli je dengan dia. Jangan, jagalah hubungan baik. Jaga hubungan satu rahim, kerana dia ada terikat dengan darah daging kita. Kemudian para jemaah yang hormati, hadis ni juga ada satu datang dalam bentuk yang lain, dalam riwayat yang lain, iaitu saya ringkaskan. Sayyidina Umar nampak Utarid bin Hajib radhiyallahu anhu yang jual kain sutera tu. Yang tadi adalah hadis yang kita bawa baca tadi, tak cerita siapa tukang jual dia. Dalam hadis lain ada cerita Utarid bin Hajib yang tukang jual. Utarid ni saya pernah cerita dahulu, dia seorang sahabat Nabi yang dia dapat kain itu daripada Raja Farsi, Kisra. Ada sebab ada jalan panjang ceritanya. Itu kain dengan bapak dia. Raja Farsi tu suka layanan baik ataupun tindakan orang-orang keluarga si Utarid bin Hajib ni, orang-orang di sana, iaitu orang-orang Iraq. Maka raja telah beri kain sutera. Kain sutera itulah dia bawa balik masa selepas dia masuk Islam, dia jual di Madinah. Itu yang boleh jual tu. Cuma dalam hadis tu dalam hadis tu ada sebut Nabi hantar kain sutera kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Usamah. Yang baru tadi tak ada cerita pasal Usamah. Yang hadis lagi satu ada cerita pasal Nabi beri juga kain sutera pada Usamah. Yang bab Sayyidina Umar sama macam hari ni, tapi yang bab Usamah ni, yang Usamah ni lepas dia dapat kain sutera tu, dia pergi pakai. Dia pun pakai pergi jalan-jalan depan orang semua. Tiba-tiba dia lalu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak dia. Maka Nabi tengok dia dengan muka yang tak suka. Sebagaimana yang disebut dalam hadis ni, fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazran urifa annahu ankara ma sana'a. Nabi lihat kepada dia dengan satu pandangan yang diketahui bahawa Nabi tak suka dengan apa yang dia buat. Mana muka Nabi itu nampak sangat tak suka dia. Maka si Usamah pun jawab, ya Rasulullah, ma tanzuru ilayya, apa pandangan Tuan begitu sekali dengan saya macam ni, sedangkan Tuan telah hantar kain sutera ini kepada saya. Maka jawab Nabi sama macam Sayyidina Umar, tapi ada sikit tambahan. Inni lam ab'as ilaika biha litalbasha. Aku hantar kain itu bukan untuk kau pakai. Walakinni ba'astu biha ilaika litashqaha khamran baina nisa'ika. Tapi aku hantar kepada kau supaya kau agih-agihkan kepada perempuan-perempuan kau. Maksudnya apa dia? Bukan kau pakai, kau bagilah pada isteri kau ke, anak perempuan kau ke, mak kau ke, adik-beradik perempuan ke. Itu maksud dia. Jadi kain sutera perempuan boleh pakai. Dia nak pakai tebal mana suka hati dia. Perempuan tu kan, dia nak berselubung terus dengan kain sutera, tak ada masalah. Dia perempuan. Emas, perempuan tu nak pakai daripada kepala sampai hujung kaki, semua penuh emas. Dia perempuan, tak ada masalah. Tapi kalau lelaki, sikit pun haram. Cincin emas pun tak boleh. Haram Tapi bab gigi emas, jadi kecuali. Gigi emas disurupakan dengan bab satu orang sahabat radhiyallahu anhu, dia lepas perang, masa perang tu hidung dia terpotong. Maka zaman tu tak ada alat yang boleh menyebabkan nak tutup hidung tu. Maka sebagian ada sahabat tu dia letak daun-daun lah, tumbuh-tumbuhan ni. Tapi bila letak tumbuh-tumbuhan ni, hidung dia jadi bau busuk. Bila hidung dia berbau busuk, maka tak ada nak buat apa. Maka Nabi yang suruh dia pakai emas, letakkan di hidung tu, salut dengan emas. Bila letak hidung emas, tak ada masalah. Maknanya apa? Kalau tujuan perubatan, okey, sama macam sutera tadi. Emas untuk tujuan perubatan boleh, gigi boleh emas. Cuma kalaulah jenazah tu seorang meninggal ada gigi emas, macam mana nak buat? Dia ada jawapan dia. Yang pertama, kalaulah senang cabut gigi emas itu, maka boleh dicabut. Kalau senang cabut, maksudnya dengan goyang sikit pun boleh cabut. Dan gigi emas tu jadi siapa punya? Bukan tukang mandi jenazah Dia kata aku mandi, akulah punya.
Orang tak mandi ke apa sibuk? Salah ya. Harta si mati itu jadi harta waris, perlu diberi pada waris. Dan pandai-pandailah waris nak agihkan sama-sama dia. Itu kena tahu hukum. Jangan pandai ambil senyap-senyap goyang masuk dalam bukit. Dia bukan kira gigi tak gigi, yang penting emas. Yang kedua, kalau tak boleh dicabut, jangan suka-suka hati cabut kan. Dia pergi ambil pelayar, sepanah, pergi kepak pula nak pergi buka gigi tu, haram hukumnya. Sebab apa? Tidak menghormati jenazah. Bila tak menghormati jenazah, hukumnya haram. Bahkan apa boleh buat? Terus je urus jenazah macam biasa. Tak boleh cabut gigi dia. Itu hukum berkaitan gigi ya. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, Nabi SAW Nabi ajar sahabat supaya buat baik pada kaum kerabat. Maka kita pun samalah, layanilah kaum kerabat kita dengan baik. Khususnya bulan Ramadan tak berapa hari lagi. Bukan bulan Syawal baru nak buat baik dengan kaum kerabat ya. Bulan Ramadan lagi dah kena buat baik dengan kaum kerabat. Sedekahlah untuk mereka. Kalau rumah mereka dekat, masaklah hantar ke rumah mereka. Kalau rumah dia jauh, bolehlah kirim duit ke dan sebagainya. Paling kurang pun tanyalah khabar, telefon dan sebagainya. Supaya apa? Kita erat satu rahim. Tujuan satu rahim ni bukan bulan Syawal. Setiap bulan wajib buat baik. Tapi bulan yang paling terbaik untuk buat baik adalah Ramadan. Kenapa Ramadan? Sebab hati manusia ketika itu semua baik. Ramadan. Manusia yang tiba-tiba tak pernah pakai tudung, tiba-tiba pakai tudung. Manusia yang sebelum ni tak pernah tiba-tiba pijak surau, tiba-tiba pijak surau. Tiba-tiba je. Dia tiba-tiba je boleh pakai selipar, tiba-tiba je pergi surau, tiba-tiba je sembahyang jemaah. Jadi Ramadan bulan baik. Betul saya cakap. Orang yang tak biasa tiba-tiba dia boleh buat, ada kekuatan. Sebab apa? Ramadan. Lepas tu Ramadan jangan tanyalah, lepas tu dia pergi mana tu jangan tanya. Ceritanya Ramadan sendiri. Maka inilah peluang untuk kita erat silaturahim. Kemudian para jemaah yang hormati, saya sambung sikit satu lagi hadis. Babu ta'allamu min ansabikum ma tasluna bihi arhamakum. Bab pada menyatakan belajarlah dari nasab kalian barang yang dapat menghubungkan dengannya hubungan kekeluargaan kalian. Apa maksudnya? Imam Bukhari nak beritahu kepada kita bahawa kita kena ambil tahu hal keturunan kita, yang mana ada kait silaturahim, yang mana ada hubungan kekeluargaan. Tanya, korek balik, pergi cari. Jangan buat tak tahu. Nanti saya cerita sebabnya apa. Wa bihi qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Attab bin Bashir an Ishaq bin Rashid an Az-Zuhri qala hadatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-minbari ta'allamu ansabakum ثم صلوا أرحامكم والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الدرهم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. Telah menceritakan kepada aku Muhammad bin Jubair bin Ibn Mut'im bahwasanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan kepadanya bahwasanya dia telah mendengar Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata di atas mimbar. Masuk perawi hadis ni, jalan cerita dia macam ni. Jubair bin Mut'im ni sahabat Nabi. Jadi dia adalah perawi hadis. Cuma dia meriwayatkan hadis ni, dia kata dia dengar Sayyidina Umar berkata atas mimbar. Begitu. Umar berkhutbah atas mimbar. Apa yang Umar berkhutbah? Pelajarilah kalian akan nasab-nasab kalian. Kemudian sambunglah kalian akan kekeluargaan kalian. Demi Allah, boleh sahaja terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya. Dan kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam hubungan keluarga, dia akan mencegah daripada membinasakannya. Itu dia punya lafaz hadis. Maksudnya Sayyidina Umar beritahu kepada sahabat-sahabat depan dia dalam jemaah khutbah tu, dia nak beritahu pada mereka dan termasuk kita juga, belajarlah ilmu nasab. Maksudnya ambillah tahu ilmu keturunan masing-masing. Pergi cari balik kau punya susu galuh siapa, belah ayah, belah mak. Belah mak berapa orang adik-beradik, belah mak, belah ayah berapa orang adik-beradik, belah adik-beradik tu pula apa pula anak dia siapa, dia punya semua tu kena ambil tahu. Kalau bagus boleh buat carta. Buatlah sendiri masing-masing Kita punya keluarga yang kecil tu dulu buat dulu. Kalau tak mampu buat yang kita punya dulu, keluarga kita. Kita suami isteri ada anak-anak. Anak-anak tu kena kahwin. Okey, anak dia siapa dia punya pasangan. Okey, pasangan dia ada pula ada anak pula, siapa pula anak dia. Rekod macam tu. Ini yang terbaik sebenarnya.
Kalau kita rajin lagi cari-cari ke atas pula, kita punya ayah siapa, ayah kita, ayah dia, datuk siapa lagi. Itu memang susah lah. Tapi kalau boleh cari, alhamdulillah. Dalam orang Melayu ni adab menjaga keturunan tu tak ada sangat. Tapi dalam orang Arab memang ada. Khususnya orang yang berketurunan Nabi, memang kena jaga nasab. Satu orang tu kalau dia nak declare dia keturunan Nabi, dia perlu tunjuk keturunan dia. Mana susu galau kau? Kalau tak ada bukti, tak boleh dipercayai. Jadi saya bukan keturunan Nabi, tak perlu ambil tahu keturunan saya lah. Orang yang keturunan Nabi ni kena hati-hati. Dia kalau dia nak ikrar, dia nak beritahu pada orang dia keturunan Nabi, dia kena tunjuk nasab keturunan dia. Cuma bukanlah kemestiannya bila satu orang tu keturunan Nabi, kita wajib memuliakan agungnya. Tidak. Kita sayang mereka kerana mereka keturunan Nabi. Tapi kalau mereka tu jenis kaki pendosa, kaki merapu, tak boleh pakai juga lah. Sebab ada juga keturunan Nabi yang merapu ada, yang merepek pun ada. Jadi kita hormat dasar mereka tu keturunan Nabi. Tak adalah sampai nak cium kaki ke, tak ada. Tak perlu sanjung. Tapi kalau mereka ni keturunan Nabi, ulama pula tu, orang saleh lagi, bertakwa, yang tu patutlah kita muliakan. Para jemaah yang saya hormati, bab mempelajari keturunan ini, ada sebagian ulama kata dia boleh jadi wajib, ada sebagian kata fardu kifayah. Jadi bergantung pada sesuatu. Cuma yang disebutkan dalam yang menjadi wajib itu, sebagai contoh, wajib seseorang itu tahu yang Nabi ini keturunan apa. Tu. Setiap daripada kita sebagai orang Islam, kita mengaku sebagai orang Islam, kita wajib tahu Nabi itu keturunan dia siapa. Maknanya Muhammad bin Abdullah, paling kurang sampai Abdullah. Kalau sampai Muhammad bin bapa dia lah, habis. Jadi orang Islam yang bermasalah. Mana basic sebagai orang Islam perlu tahu keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah. Okey, cukup. Dan Muhammad itu orang Quraisy. Muhammad itu daripada Bani Hashim. Itu dia punya yang lebih-lebih daripada itu. Maka ulama beritahu, salahlah satu orang tu menafikan keturunan Nabi, dia kata Nabi Muhammad bukan Bani Hashim, maka boleh jatuh kafir, menidakkan keturunan Nabi. Itu sebagai contoh antara ilmu yang wajib diketahui oleh seseorang Islam. Ada juga yang selain begitu juga. Kita dengar azan dulu, sekejap saya sambung sikit.
Baik, para jemaah yang hormati, saya sambung balik. Dalam ilmu keturunan ni, ilmu nasab, sebagaimana disebutkan sebagai ulama, antaranya Ibn Hazm mengatakan bahawa wajib dipelajari, tetapi bukanlah semuanya wajib. Antara yang wajib macam saya kata tadi lah, berkaitan dengan Nabi SAW. Antara lain yang wajib juga ialah kita perlu tahu bahawasanya tentang mahram kita. Mana yang mahram, mana bukan mahram, kena ambil tahu. Mahram bukan muhrim. Sebut apa tadi? Mahram. Ini orang Melayu kita tak habis-habis, tak betul-betul lagi. Muhrim, saya ulang dulu saya dah sebut, saya ulang lagi. Muhrim ialah orang yang berihram untuk umrah atau haji. Mahram, orang yang diharamkan bernikah. Kan ada beza tu. Mim baris atas, ra baris atas, mahram. Kalau muhrim, mim baris depan, ra baris bawah. Beza kan? Kan selalu dengar dalam drama Melayu, awak ditangkap kerana bukan muhrim, kerana bersekedudukan dengan bukan muhrim. Apa pula bila masa dia pergi ihram? Salah tu. Kerana awak ditangkap kerana bukan mahram. Okey, betul lah tu. Mahram, diharamkan bernikah. Jadi oleh itu para jemaah semati, kita perlu ambil tahu yang mana boleh nikah, yang mana tak boleh nikah. Penting khususnya orang yang ada bercerai lah, orang yang berpisah. Kadang-kadang dia tak tahu pun yang tu mahram dia. Sebab tu kena ambil tahu. Dan kadang-kadang juga kena ambil tahu yang mana boleh nikah, yang mana tak boleh nikah. Itu pun daripada ilmu nasab juga. Sebagai contoh, saya dah bagi contoh juga. Satu orang duda, dia ada anak. Kita katalah dia anak lelaki, kahwin dengan satu orang perempuan, janda ataupun balu, tak kisahlah. Dia ada anak perempuan. Jadi mereka ni kahwin. Suami dengan isteri tadi kahwin, duda kahwin dengan janda tadi ataupun balu tadi. Okey, tak ada masalah. Soalannya bagaimana tentang hubungan anak-anak mereka itu. Anak si lelaki tadi dengan anak si perempuan tadi, hubungannya apa? Dia orang tu, anak-anak tu dah ada sebelum nikah. Saya ulang balik takut tak faham. Dia tak boleh nak lukis ni. Satu orang lelaki ada anak dah, duda saya kata tadi kan. Dia kahwin dengan satu orang perempuan pun ada anak dah. Perempuan tak kisahlah, janda ke janda ke balu tak kisah. Yang penting dia ada anak perempuan. Saya bagi contoh perempuan. Yang lelaki tadi anak lelaki. Si lelaki tadi pun duda pun kahwin dah si perempuan tadi tu, janda tadi. Soalan saya, hubungan anak lelaki tadi dengan anak perempuan tu apa? Mereka mahram ke bukan mahram? Apa dia? Ada dengar lain bunyinya. Mereka bukan mahram. Mereka boleh bernikah. Anak si lelaki tadi boleh nikah dengan anak perempuan tu. Boleh. Sebab mereka tak ada pertalian. Jadi haram nikah. Haram nikah. Boleh nikah. Bila boleh nikah, aurat kena jaga. Aurat kena jaga, sentuh batal wuduk. Tu memang tak ambil tahu. Contoh lagi, satu orang jadi anak susuan. Anak susuan kepada satu orang ibu, wanita. Jadi si budak tadi tu, yang anak susuan tadi, kalaulah wanita tu ada anak yang lain, contoh yang anak susuan tu lelaki, pergi menyusu dengan satu perempuan yang ada ramai anak perempuan, maka dia tak boleh nikah dengan semua anak perempuan tu. Anak kepada perempuan tadi yang perempuan. Sebab apa? Sebab adik-beradik susuan. Okay, soalan saya, adik-beradik anak lelaki tadi tu boleh tak nikah dengan anak perempuan tadi tu? Tu saya punya soalan lain. Adik-beradik kepada baby tadi, bayi tadi, kita katalah si adik-beradik lelaki tu, adik-beradik baby tu ada adik-beradik lelaki lain, abang ke adik tak kisahlah. Soalan saya, boleh tak adik-beradik si bayi tadi bernikah dengan adik-beradik susuan dia tu? Jawapannya boleh. Dia kata apa tak boleh, tu adik-beradik susuan kau juga. Mana ada, bila masa mereka menyusu. Oleh itu para jemaah semati, itu maksud saya mengajilah bab keturunan.
Tu belum campur lagi cerita keluarga 69. Tu lagi pening Tapi betul ada hukum di situ. Walaupun si Piramli ambil mak, si bapa dia ambil anak, nikah mereka sah. Nikah mereka adalah sah. Cuma nak panggil apa tak tahu tu. Nak panggil mak bini kau. Dan kalaulah mereka bercerai, contoh si bapa tadi kan kahwin dengan anak, si anak kahwin dengan mak. Soalannya kalaulah contoh si salah seorang ke bapa dia ceraikan si mak dia tadi, ceraikan bini dia, boleh tak si anak tu ambil Kan dia kata bapa Piramli kata macam mana kita ni? Tu Piramli kata apa? Kita tukar. Boleh tak tukar? Tak boleh, haram. Kan ada ayat Quran, isteri-isteri kepada bapa haram dinikahi, isteri-isteri kepada anak haram dinikahi. Jadi oleh itu para jemaah semati, saya sebut benda ni banyak lagi lah ilmu pasal perkahwinan ni. Cuma nak beritahu, ngajilah bab keturunan, kaji keluarga masing-masing. Sebab penting. Kadang-kadang rupanya ada kena-mengena, ada kena rupanya. Bila ada kena, jawapannya apa? Jagalah silaturahim. Jadi moga-moga apa yang saya sampaikan pada malam ini ada ilmunya, ada manfaatnya. Ingat mukadimah saya tadi, iaitu berkaitan Ramadan. Hati-hati dengan puasa kita. Moga-moga Allah terima puasa kita. Dan insya-Allah pertemuan kita adalah hari Jumaat ni. Ada lagi kot? Ada lagi satu. InsyaAllah panjang umur. Nanti saya kupas sikit lagi berkaitan Ramadan. Dan selebihnya jumpa separaya lah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', min nafsin la tashba', wa min da'atin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.